يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا وسيقولون بل تحسدوننا
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Sadaqallahul Azim. Yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati pegawai-pegawai masjid, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tamanya pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan yang berbahagia di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu, dengan sama-sama Quran yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya iaitulah kerana Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat dan anugerah yang cukup banyak, yang melimpah ruah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat Tuhan ini, la tuhsuha, kamu tak akan dapat menghisap dan mengiranya. Maka di atas dasar itulah kita ucap syukur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kata ulama, ikatlah segala pemberian yang diberi oleh Allah dengan perasaan dan sifat syukur yang tidak berhenti kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka iaitulah kita mulakan dengan syukur sungguh-sungguh pada Allah di atas pemberian yang diberi oleh Allah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bagi saya salah satu nikmat yang patut kita syukur sungguh-sungguh iaitulah kita pagi ini masih dikurniakan dengan pemberian kesihatan tubuh badan, dan kemudian masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana semalam kita ditidurkan oleh Allah. Tidak ada satu jaminan bagi kita, iaitulah pagi ini kita boleh bangun kembali. Banyak manusia yang ditidurkan oleh Allah, paginya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk hidup, diberi peluang untuk bernyawa di atas muka bumi, dan kita kena anggap itu satu nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana disebut oleh Tuan Husin Al-Mas'udi Al-Banjari di dalam kitabnya Usul Tauhid. Salah satu nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, namanya ialah ni'matul amdad. Apa makna ni'matul amdad? Nikmat masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi peluang untuk hidup lagi di atas muka bumi Allah. Sehari lagi Tuhan bagi peluang kepada kita untuk melayari bahtera kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah apa yang disebut dengan ni'matul amdad, dan kenapa nikmat masih dihidupkan ini merupakan satu nikmat terbesar daripada Allah. Jawapannya kerana bila kita masih diberi peluang untuk hidup, artinya Allah Ta'ala masih ingin beri peluang kepada kita untuk memperbetulkan sebarang kesilapan dan kekhilafan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan masih bagi peluang kita untuk beramal sebanyak mungkin sebagai persediaan untuk kita menghadapi hari kematian, dan juga iaitulah hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila kita mati saja terputus segala amalan. Jadi nak buat amalan apapun, nak tambah bekal sebanyak mungkin, masih peluang untuk hidup inilah, maka inilah peluang bagi kita untuk beramal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi ialah bila kita diberi peluang untuk hidup, artinya Tuhan masih beri peluang untuk kita untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab yang terbesar yang diberi oleh Allah kepada semua makhluk Tuhan. Tapi semua makhluk Tuhan menolak. Tetapi yang sanggup menerima amanah dan tanggungjawab ini hanyalah manusia. Pasal itu Tuhan sebut di dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah bentangkan amanah dan tanggungjawab kepada iaitulah langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang. Segala makhluk Tuhan, Tuhan bentangkan amanah ini. Apa reaksi makhluk Tuhan? Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka tidak sanggup untuk menanggung amanah. Mereka menolak untuk menanggung amanah ini. Pasal apa tuan-tuan? Pasal amanah Tuhan tu begitu berat. Amanah Tuhan itu begitu besar. Bukan mudah untuk makhluk menunaikan amanah ini. Tapi disebut oleh Allah Ta'ala, wahamalahal insan. Waw tu kalau orang mengaji Arab bukan waw ataf. Waw tu ialah waw lil hal. Jadi kalau kita nak terjemah, maknanya ialah sedangkan.
tetapi manusia sanggup untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Tuhan sebut, iaitulah untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini jenis zalim dan juga jenis jahil. Pasal apa jenis zalim dan jenis jahil? Jawapannya ialah dia tak baca no. Makhluk lain pun semua tolak amanah Allah ini. Tiba-tiba iaitulah makhluk hak lebih besar tolak. Hak dia yang lemah, yang sabar kekurangan, dia pergi sanggup untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka dia tidak dapat menunaikan amanah, dia akan diazab oleh Allah sebab mengingkari amanah Allah. Maka dialah cari orang panggil apa? Cari penyakit dan cari orang panggil apa? Punca utama kerana diri dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu persoalannya. Kalau kita rujuk di dalam satu kitab tafsir yang ulung yang bernama tafsir As-Sawi, syarah kepada tafsir Jalilain. Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki sebut, di mana bila disebut ayat terang-terang oleh Allah, wa hamalahal insan, bukan lagi masa untuk kita berpolemik, bukan lagi masa untuk kita bincang sanggup ke tak, mampu ke tak mampu, bukan masa dia. Pasal wa hamalahal insan itu ialah ayat pengisytiharan Allah. Suka tak suka, mau ke tak mau, hang kena jalankan dan tunaikan amanah Allah itu. Itu satu persoalan untuk kita ambil iktibar. Pasal apa? Pasal dah kita terima amanah Tuhan. Kita pun sanggup untuk terima amanah Tuhan. Bukan lagi nak bincang, maknanya hang sanggup ke tak sanggup, mampu ke tak mampu, kita ni lemah ke kita kuat. Bukan masa dia, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dah sanggup terima. Bila dah sanggup terima, persoalan utama kena usaha seberapa banyak yang mungkin untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu besok di akhirat Tuhan tak tanya, hang berjaya ke tidak tunai amanah Tuhan ini, banyak mana hang dapat tunaikan amanah ni. Esok itu bukan persoalan, Tuhan tak akan tanya. Yang Tuhan akan persoalkan ialah kamu berusaha ataupun tidak menunaikan amanah dan tanggungjawab ini. Jadi ulama kata, kerja kita dalam hidup di atas muka bumi kena tunai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apa amanahnya? Amanah yang utama antaranya banyak persoalan yang dibahaskan oleh ulama. Tapi disebut antara amanah yang paling utama ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya biha, iaitulah mendirikan agama Allah dan mengatur urus kehidupan dengan kekuatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kena ingat juga, bukan mudah nak dirikan agama Allah, kerana Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, orang yang berusaha untuk menunaikan amanah Allah, orang yang berusaha untuk menjadi orang yang maknanya iaitulah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh mereka cukup banyak. Keliling kelalang ada musuh yang berusaha untuk menghalang mereka daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu di dalam Minhajul Abidin disebut terang oleh Imam Al-Ghazali tentang musuh ini, iaitulah disebut oleh Imam Al-Ghazali dua luaran dan dua lagi dalaman, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa dia musuh luaran bagi manusia? Satu, iaitulah dunia itu sendiri. Dunia itu menjadi musuh kepada orang-orang yang beriman, untuk halang orang yang beriman ini untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Pasal apa? Pasal iaitulah bahawa sesungguhnya disebut musuh dunia
dunia tu tuan-tuan, iaitulah dunia tu sendiri suasananya tidak kondusif bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni pun kita kena lawan tuan-tuan. Lepas tu yang kedua, apa dia? Yang kedua ialah makhluk. Makhluk sendiri, ni musuh luaran. Iaitulah makhluk sendiri akan menghalang kita untuk dekat dengan Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fokus utama makhluk saya tak sebut, iaitulah maknanya binatang. Pasal binatang ni dia jarang kacau manusia. Iaitulah yang menjadi musuh utama kepada manusia, iaitulah manusia itu tersendiri di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila kita sebut manusia, masuklah di dalamnya orang yang kafir pada Allah, masuk di dalamnya orang munafik, iaitulah orang yang kadang-kala bercakap seperti kita, orang yang kadang beribadah seperti kita, tapi dia akan berusaha menghalang kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu pun teruk dah nak lawan tuan-tuan, bukan senang. Iaitulah apatah lagi, dua lagi musuh dalaman. Yang ni dia bergerak dalam, dia bukan bergerak di luar. Yang ni paling bahaya. Sebab musuh ni, musuh luar dengan musuh dalam, yang paling bahaya musuh dalam. Pasal apa? Pasal dia bersama-sama dengan kita. Dan malah disebut musuh dalaman oleh Imam Al-Ghazali ini, dia bersama-sama dengan kita. Apa dia? Iaitulah satu, syaitan. Musuh dalaman tuan-tuan, yang ni pun bukan senang. Sebab apa? Sebab syaitan bergerak di dalam tubuh badan manusia melalui iaitulah orat-orat darah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu pernah ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut iaitulah jaga elok pemakanan kita. Sebab apa yang kita makan jadi darah daging. Dan bila kita makan jadi darah daging, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Tuhan bagi jadi tubuh badan manusia ni komplek, cantik, sempurna tuan-tuan. Malah sebab itu Tuhan bagi jadi contohnya pengangkutan darah pada seluruh tubuh badan melalui saraf-saraf yang cukup kecil, orat-orat darah yang cukup kecil. Dan sihat bagi seorang manusia apabila darah tadi boleh bertersebar ke seluruh tubuh badan. Maknanya daripada jantung ni, dia pam darah, kemudian darah tu sampai ke hujung kaki, darah tu sampai ke hujung tangan, darah tu sampai ke kepala dan sebagainya. Pasal itu manusia dia akan terganggu kesihatan dia bila? Iaitulah apabila maknanya perjalanan darah tadi terhenti. Tu yang tak sampai ke kaki, kaki jadi kebas. Tak sampai ke tangan, tangan jadi kebas. Tak sampai ke kepala, lagi masalah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan iaitulah bila maknanya darah tu dia berjalan ke seluruh anggota tubuh. Nak jadi darah tu apa dia? Dengan makanan. Maka sebab itu makanan yang masuk dalam perut kita mesti halalan tayyiban. Pasal apabila halalan tayyiban, maka darah kita tu daripada sumber yang baik. Bila sumber yang baik, maka akan sukar bagi iblis untuk iaitulah berjalan dalam tubuh badan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu Nabi bagi peringatan sungguh dengan bab makan ni tuan-tuan. Nabi sebut apa tuan-tuan? Iaitulah maknanya Nabi kata man akalal haram, iaitulah apa, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih au kama qal. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka yang aula baginya, yang utama baginya. Yang maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah dagingnya itu, maknanya darahnya yang lahir daripada sumber yang haram ini akan menjadikan dia semakin mudah dikuasai oleh iblis. Itu satu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan musuh dalaman yang paling bahaya lagi apa dia? Iaitulah nafsu. Nafsu ni jawab dia, yang ni paling bahaya. Pasal apa paling bahaya? Pasal dia tu yang kata nafsu. Apa makna nafsu? Nafsu tu diambil daripada kalimah Arab nafsun. Nafsun makna apa?
Nafsun makna diri. Maknanya nafsu tu sendiri tak boleh dipisahkan daripada diri kita. Sebab kalau kita buang nafsu, kita buang diri kita, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Jadi sebab itu bila tak boleh dibuang, dan nafsu itu pula, dia akan push up kita kepada sesuatu yang jahat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Bila sebut nafsu, dia push up kita kepada sesuatu yang jahat. Sebab itu kalau kita buka surah Yusuf, ayat 55, Allah Ta'ala sebut keluhan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Apa dia? Iaitulah dia kata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak dapat lagi, iaitulah maknanya berpegang nafsuku, sebab nafsu ni dia akan ammaratun bisu. Pasal itu la ammaratun dibina dengan tasydid. Maknanya apa dia tuan-tuan? Iaitulah maknanya dia akan push up kita berterusan. Iaitulah untuk menjadi orang yang jahat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan runtun kita untuk jadi orang yang cukup jahat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dia tak boleh buang. Pasal dia sebahagian daripada kita, tapi dia nak bawa kita jadi jahat. Yang ni yang jadi masalah. Pasal itu, iaitulah tak boleh dibuang nafsu, tapi boleh ditundukkan. Dan jahatnya nafsu ni tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia akan menjadikan kita, iaitulah sengsara lagu manapun, sakit lagu manapun tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimahullah, disebabkan kelazatan nafsu. Nafsu bagi nampak sedapnya dan lazatnya nafsu tadi, kita akan lupa kesakitan tu. Yang jadi masalah, iaitulah siapa yang akan merana dengan kesakitan tadi? Kita sendiri tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Tu saya teringat apabila saya dengar satu kuliah daripada seorang tok guru. Iaitulah dia kata, untuk kita faham modus operandi nafsu dalam merosakkan manusia dan bahayanya kepada orang yang terlampau mengikut nafsu ni, kita boleh tengok contoh. Iaitulah kita tengok terjemahan nafsu dalam bahasa Inggeris. Contohnya, ni tok guru dia mengajar, tuan-tuan, dia selit bahasa Inggeris. Dia kata cuba tengok apa rahsia, iaitulah perkataan nafsu dalam bahasa Melayu, iaitulah nafsu syahwat. Perkataan bahasa Melayu nafsu dan keinginan. Bahasa Arabnya ialah syahwatun ataupun nafsu. Nafsu sendiri, nafsu tu makna nafsu. Tapi bahasa Inggeris perkataan apa? Terjemahan kepada nafsu. Buka kamus Inggeris. Iaitulah, kalau kita buka kamus Inggeris, iaitulah makna nafsu itu ialah desire. Desire, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimahullah. Desire tu bahasa Melayunya ialah nafsu. Jadi, iaitulah kalau kita buka perkataan Inggeris tu sendiri, kita kaji perkataan Inggeris tu sendiri, tuan-tuan, terbit perkataan desire ni, iaitulah daripada maknanya perbuatan dan juga sifat seekor sifat, iaitulah maknanya dan tabiat, bukan seekor, sifat dan tabiat satu kumpulan manusia yang berada di Afrika, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimahullah. Saya nak cerita sikit sejarah dia tentang perkataan desire ni, tuan-tuan, untuk kita faham maksud nafsu dan kemudiannya bagaimana nafsu itu dia merosakkan manusia, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Contoh, terbit perkataan desire yang tertimbul perkataan mula tu sebab di mana pengkaji-pengkaji bahasa daripada kalangan bahasa Inggeris ni, dia melihat satu tabiat yang ada, iaitulah pada satu kelompok orang-orang asli Afrika yang berada di, iaitulah Afrika Selatan, di mana puak ni, iaitulah mereka antara makanan utama mereka. Apa dia makanan utama mereka? Diet utama mereka, iaitulah anjing serigala. Bukan anjing biasa ni.
anjing serigala, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimahullah. Mereka perhati tabiat anjing serigala ni. Jadi, lagu mana anjing serigala yang cukup ganas, yang cukup buah ni, yang kadangnya liak ni, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah, iaitulah bahawa sesungguhnya mereka jadikan sebagai makanan. Dan makanan harian pula. Mereka nak makan, mereka akan tangkap binatang yang bernama anjing serigala ini. Kemudian mereka akan, iaitulah makan binatang ni, tuan-tuan. Senang ke? Ingat senang kan nak tangkap? Lagu mana mereka tangkap, tuan-tuan? Muslimin, muslimat, rahimahullah. Dengan mereka memerhatikan tabiat anjing serigala ni, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Lagu mana tabiat anjing serigala ni, tuan-tuan? Tabiat anjing serigala antara, iaitulah makanan kegemarannya ialah daging. Dan Tuhan bagi kelebihan kepada binatang anjing serigala ni, iaitulah dia jenis, orang panggil apa? Dia kekuatan dia yang paling utama, deria bau dia, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Jadi dia boleh bau daripada sesuatu jarak yang cukup jauh. Sesuatu bau, tuan-tuan. Bau darah, contohnya. Bau bangkai, contohnya. Bau binatang yang berdarah. Siap. Maknanya dia boleh bau cukup jauh, tuan-tuan. Jadi, bila dia tahu ini tabiat anjing serigala, mereka gunakan kelebihan anjing serigala ni untuk tangkap anjing serigala tu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Lagu mana mereka buat? Saya buka dalam ensiklopedia, dalam satu kajian disebut, iaitulah mereka buat gimana, tuan-tuan? Mereka buat, iaitulah mereka ambil razor blade ataupun mata pisau yang tajam yang digunakan untuk kita bercukur apa semua tu. Lepas tu mereka gantung di tali. Lepas tu mereka ikat di tali, mereka gantung di pokok yang rendah-rendah, pokok renek. Dia gantung di pokok-pokok renek ni tadi ni. Lepas tu di razor blade tadi ni, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah, mereka akan sapu darah. Mereka akan sapu darah, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah. Bila sapu darah, jadi serigala tadi dia akan bau darah tu. Bila bau darah, dia mai. Bila dia mai kepada pokok-pokok tadi, darah tu ada di razor blade, jadi di mata-mata pisau yang tajam tadi ni, tuan-tuan. Antara yang dia minat darah tu lah. Bila dia minat darah, dia akan bau darah tu. Bila bau darah, betul darah. Lepas tu, tabiat dia yang kedua apa dia? Dia akan jilat darah tu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Bila dia jilat, dia rasa sedap. Dia rasa lazat. Bila dia jilat, dia rasa sedap. Dia rasa lazat, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia rasa sedap dan dia rasa lazat. Dan maka bila dia jilat razor blade, faham sajalah, lidah dia akan luka. Lidah dia akan luka, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Mata pisau yang tajam tadi ni, jilat, lidah luka. Sakit tak? Sakit lah. Sebab lidah tadi bila dia luka kena razor blade, memang masa kena tajam tu tak rasa sakit. Tapi, saat lagi dia rasa pedih. Dengan sebab campur dengan darah tadi apa semua, dia akan rasa pedih. Baik. Jadi, pedih sakit tak? Dan ikut tabiat makhluk, sesuatu yang sakit kita akan hindarkan. Itu persoalan dia. Tapi, itulah sedap darah tadi ni. Itu nafsu. Ini saya tu. Sedap darah tadi ni, tuan-tuan. Dia mengatasi sakit tadi. Dia akan jilat lagi. Dia akan jilat. Maka, darah dia akan berdarah. Luka terus lidah dia, tuan-tuan. Lepas tu, bila dah luka dia, lidah dia, hang kuat lagu mana pun, hang hebat lagu mana pun, lepas tu, dia tak boleh buat dua benda. Domoi dia luka, lidah dia luka, dia tak boleh buat dua benda. Apa dia? Makan tak boleh. Sebab nak makan masuk kau ni. Lepas tu nak minum tak boleh. Bila tak boleh makan, tak boleh minum, 2 hari, 3 hari, mati. Kira lagu tu, tuan-tuan. Lepas tu, pergi kutip lah binatang serigala tadi ni. Jadilah makanan mereka. Mudah saja bagi mereka. Yang saya nak habang apa dia? Di situ timbul perkataan desire. Di mana maksudnya apa dia, tuan-tuan? Inilah peranan nafsu. Peranan nafsu tu dia bagi kita rasa sedap, rasa syok, rasa sedap, rasa syok. Contoh dengan dosa. Rasa sedap, rasa syok dengan dosa, kadang-kadang sakit
sakit lagu mana pun, merana lagu mana pun, dia lupa benda hak sakit tu tuan-tuan. Lama-lama siapa yang akan merana? Diri dia yang akan merana tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. Ini yang disebut dengan peranan nafsu. Sebab itu nafsu dia mudah merosakkan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam usaha menundukkan nafsu ini, Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Minhajul Abidin, iaitulah kita kena tundukkan dia. Kita kena, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi orang panggil apa? Lawan dia. Kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena bagi dia menyerah kalah pada kita. Jangan kita serah kalah pada dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bagi orang yang nak beribadat pada Allah, orang yang nak memperjuangkan Islam, orang yang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala yang menjadi penyebab utama dia gagal untuk berjaya, iaitulah tidak lain dan tidak bukan nafsu tuan-tuan. Banyak nafsu ni. Nafsu apa? Contohnya nafsu ingin rehat. Bagi pejuang Islam, nafsu ingin rehat. Nah, contohnya kita kalau boleh nak adanya sehari, kita boleh tidur sungguh-sungguh, kita boleh berehat sungguh-sungguh, orang panggil untuk pergi mesyuarat, kita merasa segan. Kalau boleh nak, orang panggil apa, nak rehat. Orang panggil berjuang, kita tak mau susah payah, kita kalau boleh nak rehat. Orang panggil untuk pergi mengaji, kalau boleh duduk di rumah lah, nak pergi pun segan dan sebagainya. Maknanya rehat. Rehat yang kita nak tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, diperkuatkan dengan nafsu. Nafsu bagi nampak lagi syok untuk berehat. Jadi kita pun rehat sungguh-sungguh, maka matlamat kita untuk memperjuangkan Islam kadang-kala terbantu tuan-tuan. Pasal itu Syekh iaitu seorang ulama yang muktabar, untuk kita ambil iktibar tuan-tuan, dia pernah sebut seorang syuhada, iaitulah Asy-Syahid Muhammad Azam, seorang ulama yang hebat tuan-tuan, iaitulah disebut terang-terang bahawa hakikat bagi seorang pejuang Islam yang nak menegakkan agama Allah, dia kena pegang, iaitulah dua prinsip yang paling utama. Apa dia? Iaitulah disebut dengan terang untuk kita ambil iktibar, la rahata. Ini prinsip pertama, illa fi syahid. Itu satu. Dan yang keduanya, iaitulah la izzata illa fil Islam. Dua benda ni kalau kita boleh pegang, kita akan jadi orang hebat. Apa dia? Bagi orang yang memperjuangkan Islam, orang yang nak buat kerja agama, orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, satu dia kena pegang, la rahata illa fi syahid. Tidak ada rehat melainkan ketika dia syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan, Sebab kadang-kala nafsu nak berehat tu tinggi, dan apa guna kita berehat? Bolehkah kita, iaitulah dengan rehat panjang, contohnya kita pun tak buat kerja apa, duduk saja. Tambah di rumah kita pula ada satu kerusi, dia panggil kerusi itu pun nama apa? Kerusi malas tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan duduk atas itu sekali lagi tuan-tuan, kita layan pula keinginan kita untuk berehat. Tak ada kerja apa? Abang dia tahu tak ada kerja apa? Abang dia tahu pakai kerja apa pun tak jadi. Maknanya kita telah melupakan tanggungjawab kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut nak rehat, jenuh rehat lah. Baik itu rehat esok ni, kubur. Rehat lah sungguh-sungguh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu orang putih dia sebut apa? Bila orang mati kepada geng-geng mereka hak mati, dia sebut apa? Ucapan kematian. RIP. Apa dia RIP? Rest in peace. Berehatlah dengan aman selama-lamanya. Kalau orang kafir boleh rehatkan secara aman dalam kubur tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita atas dunia lah, iaitulah kita nak duduk saja, tiba-tiba nak syurga, nak rehat sungguh-sungguh, nak syurga tuan-tuan. Apa kata Sayyidina Ali? Itu merupakan sesuatu angan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kata-kata Sayyidina Ali persoalan itu. Antaranya, contoh kalau kita buka dalam satu kitab, Sayyidina Ali sebut apa? Man dhanna
annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamanni. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata man zanna, sesiapa yang menyangka annahu bidunil juhdi, bahawasanya tanpa bersungguh-sungguh yasilu ilal jannah, dia dapat masuk syurga, fahuwa mutamannin, maka dia merupakan orang yang berangan-angan untuk mendapat syurga. Tahu angan-angan? Angan-angan ni makna apa? Angan-angan ni maknanya sesuatu yang kita nak tapi tak akan dapat sampai bila-bila. No? Macam kita tengok ahli syurga, nak dapat syurga aku mana? Susah payah. Itu makna dia. Pulun sembahyang tahajud, pulun buat nu, pulun buat ni. Tiba-tiba kita orang tanya, nak masuk syurga tak? Masuk. Memang nak masuk ah. Sembahyang sunat pun segan. Nah, lepas tu ibadat pun segan, amalan pun segan. Tiba-tiba bila tanya, nak syurga? Nak. Angan-angan, bukan cita-cita. Dia ada beza nah. Cita-cita dengan angan-angan ada beza. Padahal sama ya. Kalau nak kira betul-betul dua-dua tu daripada hati, azam hati. Contoh kita nak satu benda. Nak satu benda tu, dia boleh jadi angan-angan, dia boleh jadi cita-cita. Apa beza angan-angan dengan cita-cita? Kalau bahasa Arab dia panggil satu tamanni, satu lagi taraji. Kalau kita buka Quran, kalau jenis dia sebut la'alla, yang tu dia panggil taraji. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Ada la'alla tu, yang tu dia panggil taraji. Apa dia taraji? Cita-cita. Tapi kalau iaitulah laita, dia mula dengan laita. Dia nak tengok beza dia. Kalau la'alla tu taraji, cita-cita. Kalau laita, yang tu ialah tamanni, angan-angan. Kalau buka Al-Quran ada. Contoh buka Al-Quran, kalau tengok dia tulis, kalau dia macam contoh, kalau la'allakum tattaqun. Itu la'alla tu, yang tu dia panggil taraji, cita-cita. Lepas itu kalau dia mula dengan laita tu litamanni. Lalu laita tu ialah angan-angan. Apa beza angan-angan dengan cita-cita? Kalau orang tanya kita lah, apa beza angan-angan dengan cita-cita? Nah, angan-angan dengan cita-cita apa beza? Beza dia sama. Dua-dua sama, dua-dua hati kita, azam kita tu. Tu cita-cita dan juga angan-angan. Beza dia tak mana? Beza dia, cita-cita boleh tercapai walaupun susah. Nah, tapi angan-angan memang tak boleh tercapai. Contoh Ustaz, tenang ya. Nak bagi beza. Contoh satu pakcik, dia tak mengaji mana pun dulunya. Lepas tu, mai umur 70 baru sedap untuk mengaji. No? Lepas tu dia pergi mengaji, dia tengok ustaz duk mengajak. Aku pun nak mengajak juga. Padahal dia tak pernah mengaji mana pun dulu, tuan-tuan. No? Dia pun pulun mengaji. Masuk pergi pondok apa semua. Lepas tu hafal Quran apa semua. No? Dia bercita-cita untuk jadi orang yang mengajak contohnya. Boleh tercapai ke tak tuan-tuan? Boleh. Tapi payahlah sikit. Mai umur 70 tapi tak mustahil. Nah, bukan nanti kot lah. Memang sepatutnya lagu tu daripada kecil dia mengaji. Nah, sebab ilmu mengaji kecil-kecil ni dia lain. Mengaji yang ilmu tua-tua ni dia lain, tuan-tuan. Macam kita orang tua-tua pergi mengaji, dengan budak-budak pergi mengaji, lain. Budak-budak cepat dapat. Nah, senang dapat. Hak elok pun cepat dapat. Hak tak elok pun cepat dapat. Pasal itu jangan heran kalau budak-budak, contoh ada orang kata tengok tu dia budak tu, dia pandai menyanyi daripada kecil, idola kecil. Contohnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimah. Nah, heran apa? Pasal apa? Pasal budak-budak cepat dapat. Disebut oleh ulama, nah, budak-budak ni ajak dia macam kita menulis di atas batu. Tulis atas batu ke mana? Nah, cepat, dia kekal. Kekal lama. Sebab itu kita duk jumpa tinggalan sejarah dia panggil apa? Batu bersurat. Tak ada kayu bersurat, tak ada daun bersurat. Pasal apa? Hak yang tu semua tak kekal. Batu lama. Nak mahu lagi tuan-tuan. Ajar orang tua-tua, contohnya orang tua-tua mengaji, dia macam menulis di atas ayat. Lagu nak menulis atas ayat. Ayat ayat payah nak buat lah.
Nak buat contoh lah, kita kata tulis di tepi pantai, atas pasiak tepi pantai. Macam orang bercinta lah, dia tulis Ina I love you. Dia buat Ina, lepas tu dia buat lambang tu, lambang love tu, lepas tu you, Aina I love you. You know? Tahu ombak mai habis gitu ya. Saat ya habis. Nah, macam kita orang tua mengaji. Saya sendiri pun tua dah, kita pun masuk di kategori tua dah. Tahun depan umur 50 dah. Nah, maknanya iaitulah bahawa sesungguhnya macam kita mengaji hari ni, esok lupa. Hak yang kita mengaji hari ni, hak esok tu pula tulat lupa. Lagu tu nak bagi lagu kita ni tuan-tuan, sungguh. Macam kita macam saya ni pun lah, kalau nak hafal apa, nak buat apa, payah nak dapat dah. Hak duk ingat, duk mengajar apa semua ni, hak mengaji dulu ni. Nak bagi. Tapi tak mustahil. Bukan impossible. Boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Itu contoh cita-cita. Contoh angan-angan ke mana? Angan-angan contoh senang ya. Kita contohlah. Kita lau umur 70. Lepas tu duduk atas pelanggar. Kalau aku umur 20 kan syok. Jadi 20 balik. Dia pun buat bagi di 20 balik. Boleh? Dia nak di 20 balik. Boleh? Hantar Syah buat kot mana tak 20 dah. Boleh ustaz, tak ada masalah. Dia pakai macam orang umur 20. Lepas tu kot yang putih semua. Lah warna. Tak ada masalah apa. Bagi jadi hitam semua dalam keadaan tadi. Hang buat bila lagu mana apa. Umur apa? Tetap 70. Nak gostan tak boleh dah. Tak boleh dah tuan-tuan. Jadi kalau nak contoh orang umur 70, dia kata, kalau aku boleh balik umur 20. Yang tu cita-cita ke angan-angan? Angan-angan. Samalah kata Sayyidina Ali. Kita duk kata, aku nak masuk syurga. Dapat jumpa bidadari kan syok. Mayang sunat pun nak. Beramal apa pun nak. Tu Sayyidina Ali kata apa? Itu bukan apa dia? Bukan taraji. Itu tamani, angan-angan. Itu persoalan dia tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Baik itu orang yang nak ingin rehat. Nafsu suruh kita rehat sungguh dalam memperjuangkan Islam ini. Maknanya apa? Dia berangan-angan untuk mendapat syurga daripada Allah tuan-tuan. Pasal kalau kita tengok sahabat, tengok ulama, tengok orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka layak untuk mendapat syurga. Lagu mana amalan ahli syurga? Lagu mana amalan ahli syurga tuan-tuan? Bayangkan dan bandingkan dengan kita sudah. Itu kaedahnya untuk kita ambil iktibar. Sebab itu nafsu ni cukup bahaya. Tak usah kata nafsu apa pun. Satu contoh, satu nafsu yang cukup bahaya lagi. Apa dia? Kalau kita tak pandai urus betul, nafsu ingin tahu sungguh-sungguh. Maknanya bagus tu. Nafsu ingin tahu tu bagus. Tapi kalau tak kena gaya urus, jawab dia apa dia tuan-tuan? Muslimin, muslimat, rahimahullah. Kita akan jadi penyakit. Banyak yang rosak anak-anak kita ni pasal apa? Nafsu terlampau ingin tahu. Pasal kata anak-anak, kita pun kalau nak tahu sungguh-sungguh, kita dengar orang duk bisik sebelah. Padahal bisik tak boleh. Kalau ada ramai-ramai orang, mereka duk bisik 2 orang, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia akan menjadikan orang tu tertanya-tanya. Mereka duk bisik 2 orang. Dia duk bisik 2 orang, kita pun nak tahu sungguh-sungguh ni. Memang dia akan pancing nafsu ingin tahu. Dia pun pasang telinga. Mereka duk kata apa? Aku nak tahu sungguh-sungguh. Lepas tu pergi tanya pula, apa ni hampa duk cerita apa? Hampa duk cerita apa? Dia pun cerita. Rupanya cerita pasal kawan tu, anak dia beranak ke lagu mana ke apa semua. Siap. Dengan mereka duk cerita 2 orang tadi, mengumpat 2 orang lah. Kita masuk, kita pula nafsu ingin tahu. Lagi tambah dosa kat kita tadi. Bahaya tak ada kena-mengena apa pun dosa tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Tu nak bagi contoh. Hak budak-budak contoh. Nafsu ingin tahu. Kebanyakannya bermulanya tabiat jahat. Tapi tak kena gaya urus nafsu ingin tahu tadi. Tu yang dia jadi penyakit. Macam orang Melayu. Contoh, banyak terlibat dengan dadah. Mula terlibat dengan dadah ni pada. Pasal apa tuan-tuan mula? Pasal nak tahu. Tapi tak kena gaya.
No, bila nak tahu kawan dia kata, try lah tengok. Kena yang ni lagi. No, dia tak ingat apa, kita berdengung lagi selesai. Habis cerita. Try lah. Dia pun try. Habis cerita. No, sebab nafsu ingin tahu ni lah. Jawab saya, kalau ikut kaedah, saya ingat. Satu ketika pernah dengar satu kuliah daripada almarhum Ustaz Ni'mat Yusof. No. Dia cerita tentang kupasan Adam dan Hawa. Cerita panjang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nah, salah satu berjayanya iblis, kemudiannya orang panggil apa, push up untuk Adam dan Hawa melakukan kesalahan kepada Allah. Apa dia? Melalui nafsu ingin tahu yang ada pada Adam dan Hawa. Apa dia? Contoh. Nah, bila Tuhan kata, bila ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Adam dulu, lepas tu baru cipta Hawa. Lepas tu Tuhan bubuh mereka dalam syurga. Buh dalam syurga tu Tuhan kata apa? Nak makan apa, makan. Nak buat apa, buat. Apa pun boleh. Tapi satu syarat. La taqraba hazihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni. Jangan dekat dengan pokok ni. Hampa nak buat apa-apa buat. Kalau kita baca pada kaedah kita, tak usah dekat, hampiak. Jangan kata hampiak. Kira jauh sikit pun tak usah. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal hal lain jenuh dah. Syurga. Nak buat apa lagi dengan pokok ni? Tapi yang tu masalah manusia Pasal manusia ni dia ada satu nafsu dalam diri dia. Dia panggil apa? Nafsu ingin tahu. Walaupun nikmat cukup banyak, makanan lain banyak apa lain. Pasal apa Tuhan tak bagi hampiak? Macam kita try masjid ni, try buat tengok. Senang ya. Satu switch tak boleh buka. Contohlah di masjid ni kalau buka satu switch tu terbakar semua. Contohnya, kita nak buat lagu mana? Contoh, bila kita buat lagu tu, kita buh selotip. Contohlah. Orang tak ubah buka sangat. Orang tak main tekan sangat. Nak tahu, nak bagi orang tekan senang je. Apa dia? Bubuh papan tanda besar. Jangan tekan switch ni. Try buat tengok. Mesti jawab dia lagi seorang masuk tekan. Pasal apa? Pasal apa jangan? Pasal apa jangan? Nak tahu juga kalau tekan jadi aku mana terbang lah. Meletum lah. Nak tahu tu. Bila jangan tu. Yang tu masalah lah. Larang tu. Larang. Bila larang tu jadi masalah. Lah banyak lah cuba kita tengok. Pilah tengok tahun lah pun. Jangan buang sampah. Tambah pula. Buang sampah. RM500 denda. Sampah belunguk. Try kita tengok. Pasal apa? Nak tengok juga. Buang sampah. Dia kata jangan. Tu pasal apa? Satu. Lepas tu buang sampah denda RM500. Dia buang nak tengok denda banyak mana. Kena tak ke dan sebagainya. Tengok-tengok tak kena. Buang lagi. Yang tu kaedah dia. Sebab sifat tu sifat manusia. Yang ni pun macam tu Ya itulah dalam. Bila dah patutnya. Tak usah peduli lah pokok tu usah peduli langsung. Pasal bukan dunia, syurga. Nak makan apa boleh puas dah. Tapi pasal satu dia jangan dekat dengan pokok ni. Pasal apa tak boleh dekat? Daripada dekat tu iblis pancing nafsu ingin tahu tadi. Lagu mana? Iaitulah dengan iblis bubuh nama bagi pokok tu. Pokok tu tak ada nama. Apa dia? Dia buh nama Syajaratul Khuldi wal mulku la yabla. Apa maksud dia? Pokok yang kekal abadi dan kerajaan yang tak akan hilang. Patutnya bila dah dapat dah hin lagu tu, pokok tu kot lah buh nama pokok kekal abadi apa semua pun, jangan kita tafsir sendiri. Mesyuarat dulu dengan ahli dia. Contoh, mesyuarat dengan malaikat. Tapi dah buat tafsir sendiri Adam dan Hawa. Tafsir sendiri apa tafsir dia? Patut Tuhan tak bagi dekat. Kalau kita dekat, makan buah dia apa semua, kita tak akan hilang dah kerajaan dan kita akan duduk dalam syurga ni selama-lamanya. Makan pula. Bukan dekat-dekat. Makan
Kan tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimahullah. Akhirnya memang hilang sungguh kerajaan. Lepas tu pula, iaitulah mereka berdua terkeluar daripada syurga. Tu dia tuan-tuan. Banyak lagi lah kalau kita nak sebut tentang nafsu ni. Tapi nak abang kata ni dia maksud la ammaratun bisu' tu. Tu kadang-kala nafsu ni kita kena tunduk sungguh-sungguh. Baru kita akan berjaya di atas muka bumi Allah. Itu sebahagian daripada perbahasan tentang musuh kita kalau kita nak jadi orang yang betul-betul beriman, taat dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak hurai panjang lagi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Untuk perbahasan kita pada pagi ini, insya-Allah kalau ada sempat waktu-waktu yang lain kita akan bahas lain tuan-tuan untuk sama-sama kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tunda pertemuan kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.